بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bustanul Arifin. Kita baca kitab Bustanul Arifin dulu ke kitab kitab ni dulu? Tak ingat dah kitab mana dulu. Okay, kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah dulu. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh, yang disusung oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat berapa Ada tanda tak? Muka surat 2 pada muka surat 3 atas kali. Katanya kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kata Imam At-Tahawi, itu kerana dia, yakni Allah, berkuasa atas segala sesuatu dan segala sesuatu perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, yakni Allah, tidak perlu kepada sesuatu. Tiada ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia, yakni Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum daripada ni kita ada bincang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi, yang mana Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala antara nama dia adalah Al-Khaliq, Tuhan yang maha pencipta. Antara dia adalah Al-Bari, Tuhan yang maha pencipta. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama tersebut sebelum daripada dia menciptakan segala makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat pengatur dan pentadbir segala makhluk, yang mana sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada ada yang ditadbirkan dan sebelum daripada ada makhluk. Sebagaimana antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Muhyi, Tuhan yang menghidupkan segala yang mati. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala antara nama dia adalah Al-Mumit, yang mematikan. Yang mana Allah Ta'ala nama dia Al-Muhyi, Al-Mumit adalah sebelum daripada dia menghidupkan yang mematikan dan mematikan yang hidup. Sebab dia perkara tersebut begitu. Tengok apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi tu kita huraikan panjang lebar dah, cuma malam ni kita sambungnya. Ini kerana dia berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya benda, Allah Subhanahu wa ta'ala antara nama dia adalah Al-Khaliq, Tuhan yang maha pencipta. Perkataan Al-Khaliq yang maha pencipta, kalau kita kira lagu mana, kalau kita kira bagaimana Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Khaliq sedangkan benda yang dicipta adalah baharu. Maksudnya sebelum daripada dia menciptakan sesuatu, bermakna tak ada lah sifat Al-Khaliq tersebut. Bukan begitu, kata Imam At-Tahawi.
Imam At-Tahawi nak khabar kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala nama dia Al-Khaliq sebelum daripada dia menciptakan sesuatu. Maksudnya ketika sebelum daripada dia mencipta sesuatu, nama dia Al-Khaliq, ia memberi maksud Allah Ta'ala kuasa menciptakan sesuatu. Itu maksud dia. Jadi sebelum daripada Allah Ta'ala menciptakan makhluk, tetap nama Allah Ta'ala Al-Khaliq, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa untuk menciptakan sesuatu. Okey, boleh faham kan? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara nama dia adalah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Dia menghidupkan, mematikan adalah suatu perbuatan. Suatu perbuatan. Yang mana menghidupkan adalah dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan sesuatu. Mematikan dengan makna Allah Ta'ala mematikan sesuatu. Sebelum daripada Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu, mematikan makhluk dia, tetap nama Allah Ta'ala Al-Muhyi dan Al-Mumit. Kenapakah Allah Ta'ala bernama Al-Muhyi, Al-Mumit sebelum daripada dia menghidupkan sesuatu, sebelum daripada dia mematikan sesuatu? Apa hak yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi? Kerana Allah Ta'ala kuasa melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa menghidupkan segala yang mati, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa mematikan segala yang hidup. Sebab itulah antara nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Baik. Katanya, dan segala sesuatu itu perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, manakala setiap sesuatu yang selain daripada Allah berhajat perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kesemuamu berhajat kepada Allah. Kita semua kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada kita tak ada kepada ada, kita berhajat kepada Allah yang mengadakan kita. Daripada kita ada sekarang ni, setiap saat boleh kita mati sebenarnya. Setiap saat boleh kita tidak ada. Tetapi masih lagi sampai ke sekarang kita ada, sebenarnya Allah Ta'ala yang memberi kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi memberi kehidupan kepada kita. Sebab itulah setiap sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang dapat bebas daripada bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala urusan adalah mudah baginya. Setiap perkara cukup mudah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Dia tidak perlu kepada sesuatu, bahkan setiap sesuatu yang perlu kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dialah Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Imam At-Tahawi dia mendatangkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab dia, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan ilmunya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan ilmunya. Maksud dia Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan ilmunya, Allah Ta'ala dia menciptakan makhluk dan dia mengetahui segala makhluk dia. Allah Ta'ala dia menciptakan makhluk dia dan dia mengetahui segala makhluk dia. Kita tak tahu sah kata orang lain. Hak kita buat sendiri pun kita tidak tahu kita. Maksudnya banyak perkara hak yang kadang-kadang hak yang kita buat kita tidak tahu. Kadang-kadang benda hak yang kita buat sendiri kita tidak tahu. Banyak mana perkara hak yang kita buat kita tidak tahu. Lama mana makan daging 40 tahun makan daging hak yang tidak halal, padahal kita tak makan sama, kita tak tahu. Kalau orang hak tidak dedah kan tak tahu. Tapi daripada segi hukum tak ada masalah lah. Biarlah kangaroo ke tak kangaroo ke, biarlah daripada segi hukum tak ada masalah. Budak sembelih ke tu tak ada masalah daripada segi hukum, sebab kita tidak tahu kan. Makan daging babi pun tak ada masalah kalau kita tidak tahu. Cuma kalau tahu tu kena berhati-hatilah.
Maksudnya benda yang kita buat sendiri kita tidak tahu, berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia menciptakan makhluk dalam keadaan dia mengetahui setiap makhluk dia. Dan Allah Taala mengetahui segala makhluk dia sebelum daripada makhluk dia diciptakan. Setiap perbuatan kita, hak yang telah kita lakukan, hak yang kita sedang lakukan dan benda hak yang kita akan lakukan, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian daripada firqah bid'ah ataupun golongan mubtadi'ah yang mana golongan ini tidak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah daripada sudut pegangan ini, yang mana mereka beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah daripada makhluk ataupun manusia hamba dia buat benda tu. Jadi sebelum daripada hamba dia buat, Allah Ta'ala tidak tahu benda tu. Apabila buat baru tahu. Itu tidak termasuk dalam iktikad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawasanya setiap perkara yang akan berlaku semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua perkara semuanya tersurat dalam Lauh al-Mahfuz. Khalaqal khalqa bi'ilmi wa qaddara lahum aqdara, dan dia Allah Taala menetapkan untuk mereka takdir bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan takdir untuk segala makhluk dia. Orang ni lelaki, orang ni perempuan, orang ni beriman, orang ni tidak beriman, orang ni melakukan amalan yang baik, orang ni tidak melakukan amalan yang baik. Semuanya adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita sebagai manusia dituntut kepada kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Baik. Wa daraba lahum ajala, dan Allah Taala menentukan mereka ajal-ajal mereka. Tempoh hidup kita semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berada dalam perut mak kita dalam tempoh yang tertentu, Allah Taala memerintahkan kepada malaikat supaya menulis beberapa perkara, antaranya adalah ajal kita. Antaranya ajal kita, tempoh hidup kita. Sampai masa mati ya. Sampai masa, lagi tak sampai masa nak buat lagu mana pun tak mati. Sampai masa nak hidup panjang lagi pun tak boleh dah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Maksudnya setiap seorang di kalangan kamu dikumpulkan dalam perut mak dia 40 hari air mani, lepas tu bertukar menjadi seketul darah, bertukar menjadi seketul daging. Maka setelah daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat supaya meniupkan roh. Lepas daripada malaikat tiupkan roh, maka Allah Taala memerintahkan kepada malaikat supaya ditulis beberapa perkara. Yang pertamanya tulis rezeki dia, lepas tu tulis amalan dia, tulis ajal dia. Tempoh hidup kita telah ditulis oleh malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ajal, dan tempoh hidup kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Cuma di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba Allah Rabbi lafaz hadis hamba dak mari. Maksudnya sesiapa hak yang suka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun siapa yang suka agar dipanjangkan umur dia dan diluaskan rezeki dia, falyasil rahimah, maka hendaklah dia kena jaga hubungan silaturrahim. Jadi kata ulama, orang antara perkara yang ataupun antara amalan yang dapat memurahkan rezeki, menambahkan rezeki dan memanjangkan umur adalah jaga hubungan silaturrahim. Ketika mana kita dengar hadis yang pertama tadi, yang mana hadis yang pertama menyebut bahawasanya umur kita telah ditetapkan. Ketika kita berada dalam perut mak kita, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya menulis berapakah tempoh umur kita. Dalam masa yang sama, ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahawasanya ada amalan-amalan tertentu yang mana apabila kita lakukan amalan tersebut, maka umur kita dipanjangkan. Maka dalam menjelaskan hadis ini,
ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya umur dia tidak berubah, sama ada dia melakukan ataupun menjaga hubungan silaturahim ataupun tidak. Katakanlah kalau umur dia apa yang ditulis oleh malaikat, sebagai contoh, umur dia apa yang ditulis oleh malaikat katakanlah 65. Dia balah dengan keluarga ke dia ke, ataupun dia jaga hubungan silaturahim dengan keluarga dia ke, tetap umur dia 65. Cuma orang yang jaga hubungan silaturahim dengan keluarga dia, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan pada umur dia. Maksud dia keberkatan pada umur dia, dengan 65 tahun yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia mampu melakukan bermacam-macam kebaikan. Yang mana seperti orang yang hidup melebihi daripada 65 tahun. Tapi umur dia tidak berganjak daripada apa yang ditetapkan oleh mereka. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan ajal-ajal mereka. Namun ada juga pandangan yang lain menyebut bahawasanya Allah Ta'ala menambahkan umur yang ditulis oleh mereka. Jadi apa yang ditulis oleh mereka sekian-sekian, apabila dia jaga hubungan silaturahim maka ditambah lebih daripada itu. Katakanlah hak yang ditulis oleh mereka 65, tapi oleh kerana dijaga hubungan silaturahim maka Allah Ta'ala tambah umur dia 70. Tapi tambah di atas apa yang ditulis oleh mereka, manakala apa yang ada dalam pengetahuan Allah, apa yang ditulis dalam lauh mahfuz, semuanya hak yang berlaku seperti apa hak yang tertulis dan seperti apa hak yang Allah Ta'ala tahu. Maksudnya dalam pengetahuan Allah, dalam lauh mahfuz, orang ni umur dia sebanyak 70 tahun dan dia menjaga hubungan silaturahim ataupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksud. Dan dia, yakni Allah menentukan untuk mereka ajal-ajal mereka. Ajal kita telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Ini di antara pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tiqad yang diambil daripada Rasulullah, yang diambil daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada salafus salih, yang diambil daripada Imam Abu Hanifah, Qadhi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang dimuatkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dikata lagu mana? Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah sebelum dia menciptakan makhluknya. Walaupun belum lagi dia menciptakan makhluknya, Allah Ta'ala mengetahui belaka. Okey, mungkin di kalangan kita tak ada lagi anak. Dan mungkin di kalangan kita yang tak ada lagi cucu, tak ada lagi cici. Semua perkara tu kalau sekiranya apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ada, maka Allah Ta'ala tahu belaka. Anak kita berapa orang, cucu kita berapa orang, cicit kita berapa orang akan datang. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah sebelum daripada dia menciptakan makhluknya. Setiap benda semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, walaupun belum lagi terjadi perkara tersebut. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Dan dia mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum mereka diciptakan. Allah Ta'ala tahu belaka benda yang kita buat sebelum daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi. Dan antara hadis yang menakutkan, hadis yang kita bincang tadi, itu antara hadis yang cukup-cukup menakutkan. Kerana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Fawalladhi nafsi biyadihi." Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, iaitu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Ada seorang di kalangan kamu melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak di antara dia dengan syurga hanya satu hasta. Baik sangat dia ni, jarak dia dengan syurga hanyalah satu hasta sahaja. Satu langkah masuk syurga lalu. Kebaikan dia buat cukup hebat. Tapi fayasbiqu 'alayhi al-kitab, rupa-rupanya apa yang ditulis terdahulu sebelum daripada ni, rupa-rupanya bukan dia ahli syurga, dia adalah ahli neraka. Maka pada penghujung umur dia, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik.
Dan yang kedua kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Yang mana di sana ada golongan hak yang melakukan amalan ahli neraka sehingga kan jarak di antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Kita kalau kita tengok Allah jahat natani ni, mati pakai lepo dalam neraka dulu orang gini ni, jahat sangat. Tapi rupanya fayasbiqu alaihi alkitab. Apa hak yang terdahulu dalam kitab hak yang dituliskan, sebenarnya dia adalah ahli syurga. Maka pada penghujung umur dia fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia melakukan amalan ahli syurga, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara benda yang penting dalam bab akidah kita kena beriktikad bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara yang akan berlaku sebelum daripada Allah taala menciptakan makhluk dia, ia berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah apabila diciptakan makhluk dia, apabila makhluk dia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu barulah Allah taala tahu. Tidak. Apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah taala mengetahui setiap perkara yang berlaku sebelum daripada berlaku perkara tersebut. Okey, untuk kitab ni kita berhenti sini dulu, kita baca kitab yang kedua pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita baca kitab yang kedua, kitab Bustanul Arifin, tamang-tamang orang yang kenal Allah, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wafat pada tahun 676 Hijrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita mana dah? Okey, bab yang pertama. Okey, kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Bab yang pertama dalam kitab ni, Imam Nawawi menceritakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan amalan yang batin. Kita di sana ada amalan zahir, di sana ada amalan batin, yang mana kedua-dua amalan tersebut perlu kepada keikhlasan dan perlu kepada niat. Dan bab ni Imam Nawawi akan dalam benda ni akan dibincangkan dalam bab yang pertama. Kalau kita tengok kitab-kitab Imam Nawawi, banyak sekali kitab Imam Nawawi bab yang pertama dia bincang bab ikhlas. Antaranya kitab Bustanul Arifin, antaranya kitab Riyadhus Salihin, kitab Hadis 40, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Mula-mula sekali dia bincang bab keikhlasan. Begitu juga kitab sebahagian daripada ulama-ulama yang lain begitu juga. Mula-mula sekali dia bincang bab berkenaan dengan keikhlasan. Imam Bukhari, kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Tidak ada kitab hadis yang paling sahih berbanding dengan kitab Sahih Bukhari. Mula-mula sekali kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, dia kata qala haddatsana Humaidi, telah mencerita kepada aku oleh guruku yang bernama Humaidi. Lepas tu dia mari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hadis yang menceritakan tentang keikhlasan. Kenapa? Kerana keikhlasan adalah perkara yang cukup penting dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan benda yang cukup penting. Tidak diterima sesuatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kalau tidak ada keikhlasan. Amalan yang dilakukan oleh hamba kalau tak ada keikhlasan maka ditolak, tidak diterima. Hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah taala tidak menerima daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata mengharap ganjaran daripada Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis ini dikenali sebagai hadis qudsi, firman Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki,
aku tidak perlu kepada rakan kongsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesiapa di kalangan hamba-Ku yang melakukan sesuatu amalan yang dia melakukan syirik di dalam amalan tersebut di antaraku dan perkara yang lain, maka aku tinggalkan amalan tersebut dengan bersama dengan kongsiannya. Allah Rabbi, maksudnya Allah Ta'ala tidak menerima. Jadi oleh kerana keikhlasan adalah perkara yang cukup penting, perkara yang cukup penting dalam apa jua amalan hak yang kita buat, maka sebab itulah ulama termasuklah Imam Nawawi mengambil berat tentang keikhlasan. Dan Imam Nawawi sebenarnya adalah orang-orang yang memang cukup-cukup ikhlas. Sebab itulah kita dapati kitab-kitab dia dipelajari di seluruh dunia Islam. Kalau tidak kita hadis 40 kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak kitab Riyadhus Shalihin, kita Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi. Siapa ke kajian yang ada sebahagian daripada pengkaji mengkajikan bahawasanya kitab yang paling banyak sekali dicetak selepas daripada Al-Quran adalah kitab Imam Nawawi. Kitab yang paling banyak sekali dicetak, boleh dikatakan setiap syarikat pencetak besar-besar daripada negara Arab cetak kitab Imam Nawawi. Kitab hadis 40, kitab Riyadhus Shalihin. Siapa ke ulama kata apa hebat sangat ni? Padahal kalau kita tengok kitab hadis 40 Imam Nawawi itu bukanlah, maksudnya ada lagi kitab yang lebih lengkap berbanding dengan hadis 40 kitab Imam Nawawi. Ada lagi kitab yang lebih lengkap berbanding dengan kitab Riyadhus Shalihin. Maka ulama kata ni bukti bahawasanya Imam Nawawi dia orang yang cukup ikhlas. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan alamat keikhlasan dia sehingga orang pakat terima kitab dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak ada keikhlasan dalam amalan, dalam ibadat, dalam apa jua amalan sekalipun, kalau hanya tidak diterima, hak tu boleh tahan lagi. Tapi hak yang paling bimbang, amalan tersebut bertukar menjadi maksiat. Hak tu hak yang paling bimbang. Hak ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun istushhid. Fa'utiya bih fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Qal famadha 'amilta fiha? Qal qataltu fika hatta istushhid. Qal kadhabt. Qatalta li an yuqal jari. Faqad qil fa'umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis panjang. Kata Rasulullah, mula-mula orang yang mula-mula sekali dihukum di hari kiamat ni, orang yang mula-mula sekali dihukum siapa? Seorang lelaki yang gugur syahid. Gugur syahid maksud benda, dia perang, dia berjihad, dia berjuang menentang orang kafir, menggadaikan nyawa dia. Kita sekarang ni alhamdulillah perjuangan kita dengan perkataan, perjuangan kita dengan tangan, tak siapa ke korban nyawa zaman kita. Ni hak yang disebut oleh Rasulullah, seorang lelaki hak yang rajulun istushhid, seorang lelaki yang gugur syahid dalam medan perang, berjihad, berjuang menentang orang kafir. Dia telah menggadaikan nyawa dia dalam peperangan tersebut. Perkara hak yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap seseorang adalah nyawa. Tapi dia sanggup gada nyawa dia. Maka fa'utiya bih, malaikat pun bawa dia datang berjumpa dengan Allah untuk dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada Allah Taala tanya dia, soal dia, Allah Taala memperingatkan kembali segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia di atas dunia dulu. Fa'arrafahu ni'amah. Allah Taala ingatkan kembali nikmat tu, nikmat ni, nikmat tu, nikmat keluarga, nikmat harta benda, nikmat kenderaan, nikmat pekerjaan, nikmat tu, nikmat ni tu orang peringat semua. Lepas tu fa'arafa, dia pun ingat balik nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Taala tanya, qal famadha 'amilta fiha? Mu buat benda dengan nikmat-nikmat tu? Mu buat benda? Dia pun duk fikir, dia kata tak ada dah ni. Benda hak yang paling besar hak yang aku buat, melainkan aku telah menggadaikan nyawaku demi
untuk melihat bahawasanya agama Islam tertegak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam orang kafir maka dia pun sebut benda tu. Dia maksudnya ketika Allah Taala tanya kepada seorang hamba, dia akan sebut benda yang paling besar sekali yang dia buat. Hak cek-cek kamu dah benda yang paling besar cukup lah. Jadi kalau terima benda yang paling besar baik selesai. Apabila dia sebut lagu tu, qataltu fika hatta stushid. Aku berjihad, aku berperang di dalam jalanmu ya Allah sehingga aku gugur syahid. Hak yang takut je dia. Allah Taala kata lagu mana? Qal kadzabta, mu pelawak. Allah Rabbi, na'udzubillahi min dzalik. Mu pelawak. Allah Taala kata, qatalta li an yuqala jari. Mu perang dulu, berjihad dulu, berjuang dulu, nak suruh orang kata mu orang berani. Maksudnya mu nak cari kemasyhuran, mu nak cari nama, mu nak ukir dan tepuh nama dalam masyarakat. Tu tujuanmu berjihad, tu tujuanmu berjuang. Jadi penghujung dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa umira bih. Allah Taala memerintahkan kepada malaikat, fasuhiba ala wajhi, maka diseretkan di atas muka dia, desar kena seret di atas muka. Thumma ulqiya finnar, kemudian dicampur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu. Lepas tu golongan yang kedua pula. Lepas tu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Lepas tu mari pula golongan yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu pengetahuan. Lepas tu dia ajar orang. Dia pun pandai baca Al-Quran, pakar dalam bidang Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, berlepas daripada Allah Taala perkenalkan nikmat apa semua sekali, ingatkan nikmat kepada dia, Allah Taala tanya, buat benda dengan ilmu tersebut? Famadza 'amilta fiha? Buat benda dengan nikmat-nikmat yang aku bagi? Dia pun kabalah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, aku belajar ilmu, aku mengajar, aku baca Quran untukmu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Allah, memang ni benda yang cukup-cukup menakutkan. Benda Allah Taala jawab, kadzab, pelawakmu ni. Ta'allamtal ilma li an yuqala 'alim wa qara'ta al-Quran li an yuqala qari. Mu belajar ni tujuan mu nak suruh orang kata mu orang alim. Mu baca Quran ni, mu belajar Quran nak suruh orang kata mu ni orang pakar Quran. Wa qad qil, memang atas dunia orang pakar sebut gitu dah ke? Allah Rabbi, ni benda yang cukup-cukup menakutkan. Tuhan kata pelawak. Lepas tu penghujung dia, penghujungnya dia suruh lepas dalam neraka dok setara. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, dan semoga Allah Taala mengampung dosa kita, membimbing kita. Allah Rabbi. Lepas tu yang ketiga, dia tiga dalam hadis ni sebut tiga. Lepas tu didatangkan pula seorang lelaki yang Allah Taala kurniakan kepada dia bermacam-macam kemewahan dunia, bermacam-macam harta. Maka Allah Taala peringatkan kembali nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi. Lepas tu Allah Taala tanya, mu buat benda dengan nikmat-nikmat harta tersebut? Orang kaya Maka dia kata, ya Allah, aku tidak tinggal pun satu jalan yang mu suka untuk aku berinfak padanya, melainkan aku berinfak kerana-Mu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mu pelawak, mu berinfak dulu supaya orang kata mu jawad, orang yang pemurah. Dan memang atas dunia orang kata, oh pemurah sungguh dia, nak benda-benda pergi minta dengan dia lah. Maka akhirnya dicampur dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ni, ibadat hak yang besar, berjuang ni ibadat hak yang paling besar, berjihad ni ibadat yang paling besar. Sehingga kan ada seorang sahabat, tak silap ingat, Abu Dzar Al-Ghifari, mari jumpa dengan Rasulullah, tanya kepada Rasul, apakah amalan yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah thumma al-jihad, beriman kepada Allah dan berjihad. Orang yang berjihad, orang yang gugur syahid dalam medan jihad, pada hakikatnya mereka itu hidup, walaupun kita menyangkakan bahawasanya mereka itu mati. Ini disebut dalam beberapa ayat, dalam dua ayat dalam Al-Quranul Karim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mu jangan anggap orang yang mati dalam medan perang, dalam berjihad saat itu dia itu mati. Mu jangan anggap lagu tu. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu sentiasa diberi rezeki kepada Allah. Jihad, berjuang ni ibadat yang cukup besar. Ilmu, menuntut ilmu ni ibadat yang cukup besar.
Pewaris Nabi adalah ulama. Dan bersedekah ni adalah ibadat yang cukup besar. Orang yang mati, apa dia minta daripada Allah untuk dibangkit kembali, benda yang dia mengharapkan adalah untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Nak kaya ibadat besar saja dia. Tapi punca daripada niat akhirnya bertukar menjadi maksiat, dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Sebab itulah penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baiki niat kita. Kita baiki niat kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Baik, bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amal yang zahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ayat ni ayat dalam surah Lazim. Jadi dalam juzuk Amma ni, surah Al-Bayyinah ayat 5. Kita biasa dengar semua ayat ni. Maksudnya, dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk beribadat kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya Allah akan agama, dan dalam keadaan cenderung kepada agama Islam, meninggal daripada agama-agama selain daripada agama Islam. Dan mereka disuruh juga mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi secara jelas dalam hadis ni, dalam ayat ni Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita beribadat kepada Allah dalam keadaan kita ikhlas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ayat ini ialah Islam itu agama yang lurus atau agama yang berdiri di atas kebenaran. Wallahu alam. Dia dalam ayat ni ada wadzalika dinul qayyimah. Demikian itu adalah agama yang lurus. Maksud agama yang lurus adalah agama Islam. Manakala agama yang selain daripada agama Islam semuanya adalah agama belok belaka. Agama Islam je agama yang lurus. Maksudnya agama yang lurus, agama yang betul. Agama yang betul yang dapat menyampaikan kita kepada keredaan Allah. Agama yang betul yang dapat menyampaikan kita kepada destinasi yang kita nak tuju. Kita sekarang ni kita berjalan, kita bermusafir menuju ke negeri akhirat. Apa yang kita nak adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah. Tidak ada seorang di kalangan kita pun ingin kepada neraka Allah, ingin kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang betul, maka pasti dia akan sampai kepada destinasi yang betul, kepada syurga Allah, kepada keredaan Allah. Manakala orang yang jalan atas jalan yang tak betul, jalan yang bengkok, menyimpang daripada jalan yang betul, maka dia tidak akan sampai kepada destinasi yang dituju. Baik. Katanya dan firman Allah Ta'ala lagi, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Surah An-Nisa ayat 100. Maksudnya, dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia diragu oleh kematian, maka sebenarnya pahalanya telah tersimpan di sisi Allah. Walaupun dia belum lagi sampai ke Madinah, dia keluar daripada kampung dia nak pergi ke Madinah, tengah jalan mati, tetap dapat ganjaran pahala daripada Allah atas niat dia untuk berhijrah. Ini berlaku kepada sebahagian ataupun kepada sebahagian sahabat Rasulullah. Adalah orang tu nama dia melupa dah, lebih dah ingat nama dia, yang mana dia tua dah. Dia tua. Lepas tu adalah turun ayat dalam Al-Quranul Karim, maka sapa kepada dia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang berada di Mekah untuk berhijrah. Untuk berhijrah, maksudnya tidak diberi keizinan kepada mereka itu tinggal di Mekah ketika kewajipan berhijrah. Maka bila dengar ayat tu dia kata, aku ni kena hijrah kau dapat raya ni. Maka dia suruh orang pikul dia waktu bik daripada Mekah untuk berhijrah ke negeri Madinah. Tiba-tiba mati di tengah perjalanan. Maka dia sebenarnya dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana niat dia untuk berhijrah walaupun tidak sampai lagi ke Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Maksudnya, dan Tuhanmu sangat mengetahui dengan apa yang ada dalam hatimu. Tuhan kita mengetahui benda yang ada dalam hati kita.
Kita dakwa ikhlas sekalipun, kalau hati kita tidak ada keikhlasan, Allah Ta'ala tahu. Allah Rabbi. Ini ayat yang cukup menakutkan juga ni. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati-hati kamu. Imam Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari datangkan pada 7 tempat. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, didatangkan pada 7 tempat dalam kitab Sahih Bukhari. Yang uniknya, hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, Imam Bukhari buat mari tidak sempurna, tidak lengkap. Hak yang pertama dia buat mari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Imam Bukhari doa mari pun faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Imam Nawawi doa mari tu. Maksud dia, terjemahan dia gini, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Setiap seorang dia dapat apa hak yang diniatkan. Barang siapa hak yang hijrah dia kepada Allah dan Rasul, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Imam Bukhari doa mari perkataan ni. Terus dia doa mari dia, barang siapa yang hijrah dia kepada dunia hak yang dia akan dapat, dan ataupun untuk perempuan hak yang dia ingin berkahwin dengan perempuan tersebut, maka hijrah dia kepada apa hak yang dia niat saat itulah. Maksudnya dia doa mari pun perkataan sesiapa hak yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Maka ulama hak yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari bincang, apa Imam Bukhari ni kerat hadis ni? Hak depan ni kenapa kerat? Sedangkan hak lain sempurna, apa dia kerat? Makhrum, kerat ni apa kan? Ada sebagian ulama berpandangan bahawasanya Imam Bukhari ketika dia meletakkan hadis tu depan adalah untuk memberi peringatan kepada pembaca kitab sahih dia supaya jaga hati, supaya ikhlaskan hati dalam menuntut ilmu, dan untuk memberi peringatan kepada diri dia sendiri. Tetapi dalam masa yang sama dia bimbang, dia mendakwa diri dia orang yang ikhlas, sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangan sekali-kali kita membuat pembersihan terhadap diri kita sendiri. Benda tu dilarang oleh agama. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Mu jangan sekali-kali membersihkan dirimu. Maksud membersihkan, merasakan dirimu bersih, dirimu hebat, dirimu ikhlas. Sebab Allah Ta'ala yang akan menilai semua sekali. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata sebahagian daripada ulama, oleh kerana Imam Bukhari nak mengelak daripada membuat pembersihan terhadap diri dia sendiri, kerana yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dok mari pun perkataan barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Maksudnya, dan tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya, daging binatang korban, daging binatang hadiah. Dia kita ada binatang korban, lepas tu kita ada binatang hadiah. Dipanggil binatang al-hadiyu kalau dalam bahasa Arab. Kita mungkin binatang korban tu kita tahulah kita buat pada hari raya haji. Dia binatang hadiah ni adalah binatang yang dikorbankan di tanah haram Mekah. Kita korbankan, kita hadiahkan binatang tersebut pada tanah haram Mekah, tu dipanggil al-hadiyu. Baik. Jadi tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan daripada kamu. Jadi orang yang melakukan ibadat korban, dia kena ingat, dia sembelih banyak mana pun ibadat korban, daging besar banyak mana pun, besar mana pun lembu, daging tersebut, darah tersebut, dia tidak dapat mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukanlah dengan daging, dengan darah tersebut dia dapat mencapai pahala daripada Allah, mencapai keredaan Allah. Hak yang dapat mencapai keredaan Allah adalah ketakwaan di dalam hati. Jadi dalam kita melakukan ibadat korban tersebut, biar ada ketakwaan di dalam hati kita, barulah kita dapat mencapai pahala daripada ibadat yang kita lakukan. Berkata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menerangkan ayat ini. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah. Dia juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah niat di dalam hati kamu, itu makna taqwa, niat dalam hati kamu.
Jadi apa jua ibadat kita nak buat, kita kena baiki niat kita. Sebab itulah dalam apa jua ibadat kita nak buat, kita kena tanya diri kita, kerana dia aku buat? Kerana dia aku buat benda ni? Supaya kita dapat baiki diri niat kita. Kerana dia aku sembahyang? Kerana dia aku belajar? Kerana dia aku mari masjid? Kerana dia aku duduk dalam majlis ilmu? Kerana dia aku baca Quran? Kerana dia. Supaya kita dapat baiki hati kita, kerana dia aku buat ni. Aku sedekah ni kerana dia. Kerana dia. Kalau kerana benda lain, okey, kita baiki hati kita. Bukanlah kerana benda lain, dah jadi dah sedekah, dah jadi dah mari majlis ilmu, tu dah kena. Dah apa dah mari masjid takut dah ikhlas. Tu salah. Dah apa budak berjuang sebab takut dah ikhlas. Tu salah. Perjuangan menuntut ilmu, bersedekah, apa jua kebaikan dituntut kita buat, bukan dituntut kita tinggalkan. Cuma dalam kita melakukan hal tersebut, kita kena jaga hati kita supaya amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kerana dia aku buat benda ni, kerana dia aku buat benda ni, kita kena tanya semua. Dia dua perkara, dua soalan hak yang perlu kita kena tanya dalam apa jua ibadat, hak yang perlu yang kita nak buat. Kerana dia aku buat. Dan bagaimana aku buat? Kerana dia untuk membaiki hati kita. Bagaimana aku buat supaya kita dapat buat sebagaimana yang dituntut oleh syarak? Bagaimana aku nak buat? Aku nak buat orang ni. Aku kena buat mengikut apa yang dituntut oleh agama. Dan sebab Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa parah kita, harta benda yang kita miliki. Allah Ta'ala memandang kepada hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala memandang kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Hati adalah tempat pandangan Allah. Sebab tu kita kena tanya kerana benda kita buat. Dan amalan kita Allah Ta'ala pandang. Sebab tu kita kata, bagaimanakah cara aku nak buat? Dua soalan ni perlu kita kena tanya semua untuk memperbaiki diri kita. Kita tanya diri kita, bukan tanya orang lain. Tanya diri kita untuk baiki diri kita sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, takwa itu ialah suatu amal yang dikehendaki dengannya akan keredaan Allah. Dia perkataan takwa, ulama sebenarnya ada beberapa huraian. Maksudnya ulama ni dia hurah takwa gini, ulama ni hurah takwa gini, ulama ni hurah takwa lagu ni. Ibrahim An-Nakhai, pandangan dia takwa ni adalah suatu amal yang dikehendaki dengannya akan keredaan Allah. Itu makna takwa. Dia takwa daripada perkataan wiqayah, diambil daripada perkataan wiqayah. Wiqayah ni sebagai penghalang. Penghalang tu makna wiqayah. Takwa ni maksudnya orang yang ada takwa adalah orang yang telah melakukan ataupun membina penghalang di antara dia, benteng di antara dia dan kemurkaan Allah, di antara dia dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara untuk dia membina benteng tersebut, membina penghalang tersebut? Adalah dengan cara dia melakukan amalan dan dia mengharapkan dalam amalan tersebut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Imam Ibrahim An-Nakhai. Dan berkata Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu taala. Imam Abu Hasan Al-Wahidi disebut lagu mana? Berkata Imam Az-Zajjaj rahimahullah, makna ayat ini ialah Allah Taala tidak akan menerima darah ataupun daging korban apabila ianya tidak disertai dengan takwa. Allah Taala hanya menerima daripada kamu akan amalan yang dilakukan untuk mencari ketakwaan. Jadi sebelum daripada kita melakukan ibadat korban, kita kena tanya hati kita. Aku buat ibadat korban ni kerana benda ke? Kerana benda aku buat ibadat korban. Dah lama dah korban pula. Lepas raya puasa, raya puasa dah lama dah lagi. Lepas raya puasa, raya haji pula. Okey, kita buat korban pula. Kerana benda aku buat rebang Cakap kita rebang kerana benda. Jadi kerana ni buang belaka. Tengok, benda mudah je kita nak baiki, mudah je. Kerana Allah. Kerana Allah, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan terima ibadat korban tersebut. Daging boleh makan. Daging boleh makan, pahala lagi boleh. Baik. Tapi ada setengah orang tak mahu dah makan daging, nak pahala je. Sebab daging nak dimakan, darah tinggi lagi, macam-macam penyakit kan, dia makan daging. Jadi nak pahala je lah. Dah daging tak boleh makan, pahala pula tak ada, saja. Daging dah boleh makan. Buat pula nak orang puji pula, orang kata rajin dia buat rebang, masuk lembu besar-besar mau. Contoh kita katakan, taklah daging dah boleh makan. Pahala pula tak ada.
Jadi kalau hak yang pahala tak ada boleh makan daging, maksudnya utuh hak sikit. Bukan kata suruh buat lagu tu. Hak yang kita nak sebenarnya pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah dapat disimpulkan bahawa sebarang ibadat tidak sah kecuali dengan niat. Dengan niat at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, iaitulah untuk mendekatkan diri. At-taqarrub ila Allah bahasa Arab, bahasa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan kewajipan yang disuruh. Dan telah meriwayat akan kami oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nablusi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dengan sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda oleh Rasulullah, telah meriwayatkan akan kami. Dia tulis gitu, telah meriwayat akan kami oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf. Dia gini, Imam Nawawi nak cerita lagu mana hadis ni dia riwayat daripada guru dia. Dia riwayat daripada guru dia. Dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada Rasulullah. Dengan sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda oleh Rasulullah. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni, kita nak urang lalu untuk malam ni akan datang, tak perlu urang dah. Dalam kitab ni kita akan jumpa Imam Nawawi kata lagu mana. Imam Nawawi banyak kata diriwayatkan kepada kami, diriwayatkan kepada kami, diriwayatkan kepada kami. Maksudnya diriwayatkan kepada kami, maksudnya Imam Nawawi hadis ni diambil daripada guru dia. Maksudnya dia ambil daripada guru dia hadis ni, guru dia ambil daripada guru dia, guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada pengarang kitab, sampai kepada Rasulullah. Maksudnya Imam Nawawi nak menyatakan bahawasanya aku belajar hadis ni, aku ambil daripada guru aku. Nak khabar gitulah. Itu maksud ruwina, diriwayatkan kepada kami, ataupun rawaina, kami meriwayatkan hadis dalam kitab sekian-sekian. Maksudnya Imam Nawawi belajar daripada guru dia. Dia belajar banyak, dia belajar siang malam dia belajar. Baik. Artinya hanya segala kita nak baca lagi hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dia kalau sebut kata muttafaqun alaih, maksud dia muttafaqun alaih sepakat atasnya. Maksudnya ittafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim. Itu dalam penggunaan bahasa Arab. Muttafaqun alaih maksudnya sepakat mengeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh kerana kitab Bustadul Arifin Imam Nawawi buat mari banyak hadis dalam ni. Jadi lepas tu dia ada juga sebut tentang sanad hadis, tentang status hadis. Maka comel juga kita sebut secara ringkas berkenaan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Jadi perkataan muttafaqun alaih yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah hadis ini sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Baik, dia Imam Bukhari dia banyak kitab dia. Kitab dia antaranya kitab Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad, kitab Tarikh Al-Bukhari. Cuma kalau kata hadis muttafaqun alaih, maksudnya hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih dia. Di sana ada kitab yang dinamakan sebagai yang masyhur, nama dia panjang. Nama yang masyhur dengan panggilan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Bukhari dia duk tengok kitab tu, kitab ni dikata kitab ada kitab yang dikarang sebelum daripada dia, ada hadis sahih dan ada juga hadis yang dhaif. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dia pun tekad dalam hati dia nak buat satu kitab, dan yang mana kitab tu dia nak kumpul segala hadis sahih dalam. Bukan, dia nak buat satu kitab, dia nak kumpul hadis-hadis dalam kitab tu, yang mana dia telah mensyaratkan di atas diri dia untuk meletakkan dalam kitab tu segala hadis sahih. Bukan maksud semua hadis sahih ada dalam tu, bukan. Sekali lagi ya. Jadi Imam Bukhari dia cuba buat satu kitab yang mana dia nak kumpulkan dalam kitab tu hadis-hadis sahih. Maksud dia akan muatkan dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih. Dia telah mensyaratkan ke atas diri dia lagu tu. Begitu juga Imam Muslim, anak murid kepada Imam Bukhari. Dia buat satu kitab hadis yang dikenali sebagai Sahih Muslim.
Dia telah mensyaratkan dalam diri, ke atas diri dia untuk memuatkan dalam kitab tersebut hanya hadis sahih sahaja. Tapi jangan kita faham semua hadis sahih ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan. Dia banyak lagi hadis sahih yang tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Cuma Imam Bukhari ketika dia buat kitab Sahih Bukhari, begitu juga Imam Muslim ketika dia buat kitab Sahih Muslim, ni secara ringkas lah kita cakap ni, dia telah mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan hadis sahih sahaja dalam tu. Baik, ketika dia meletakkan syarat ke atas diri dia begitu, adakah dia menyempurnakan syarat tersebut? Kita kadang-kadang kita kata okey, syarat dia sekian. Tapi sampai masa kita dah ikut pun syarat dia. Kita dah ikut pun syarat dia. Macam kita kata ada setengah daripada universiti ke, setengah daripada sekolah ke, dia ada syarat nak masuk kan, kemasukan pelajar, syarat dia sekian. Tapi kadang-kadang tak pakai apa syarat dia. Pakai kabel sikit, orang pakai kabel sikit dah cukup syarat pun boleh masuk kau. Contoh macam bekerja ke pun sekali dalam satu-satu benda tempat. Jadi kadang-kadang syarat dia sekian. Nak masuk tempat ni syarat dia sekian. Orang ni tak cukup syarat pun tapi molek-molek ada boleh masuk. Sebab dia adalah sebab-sebab tertentu kan. Maksudnya mu letak syarat tapi mu tidak patuhi kepada syarat tersebut. Imam Bukhari ketika dia meletakkan syarat tersebut, dia patuhi syarat itu. Dan siapa yang menilai dia patuhi syarat? Bukan Imam Bukhari. Ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada Imam Bukhari, yang mana mereka itu cuba mengkaji apa yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari. Ternyata apa yang dimuat oleh Imam Bukhari betul-betul hadis sahih. Jadi Imam Bukhari ketika dia mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan hadis sahih dalam kitab sahih dia, begitu juga Imam Muslim, dan dia menepati syarat tersebut. Sebab itulah kata ulama, kalau hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, tanpa kita perlu pertikaikan, hadis itu adalah hadis sahih. Kalau sebut kata Imam Muslim mengeluarkan hadis itu dalam kitab sahih dia, maka itu adalah hadis sahih. Jadi kalau kata hadis muttafaqun alaih, tak ada yang tanya lah, sahih ke hadis tu? Tak perlu tanya dah. Hadis ni adalah hadis sahih kerana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ni secara ringkas lah kita cerita secara ringkas. Kalau kita nak cerita secara panjang, waktu kena belajar kitab mustalah hadis lah pula. Ni secara ringkas sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ertinya panjang lagi ertinya nanti kita kena sambung balik pada tahun depan pula. Tahun depan pula. Yang bukan bulan depan, biasa bulan depan ni tahun depan pula kita sambung bulan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Biasanya kita buka soalan sekitar. Ada tak soalan nak tanya benda untuk malam ni? Mohon Ustaz jelaskan sedikit maksud ilmu tauhid dan hukum kita belajarnya. Yang keduanya, kenapa kita perlu pegang dengan mazhab? Yang ketiganya, apa hukum makan kangaroo ke? Okey. Apakah maksud ilmu tauhid? Dia perkataan tauhid, asal makna tauhid adalah mengesakan Allah. Tu asal makna tauhid. Ilmu tauhid bukan hanya ilmu mengesakan Allah Ta'ala sahaja. Bukan ilmu yang dikenali sebagai ilmu untuk kenal Allah. Ilmu yang berkait dengan ketuhanan, yang berkait dengan kenabian, yang berkait dengan perkara-perkara gaib. Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang mana di dalam ilmu ini membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tentang nabi, dan membincangkan tentang perkara-perkara yang gaib, termasuklah benda bangkit, termasuklah tiang sirat, termasuklah arash, kursi, balasan amalan, timbangan amalan, syurga, neraka, pahala, dosa. Itu termasuk dalam perbincangan ilmu tauhid. Itu secara ringkas. Baik. Ataupun cakap mudah, cakap kalau bahasa ilmu dipanggil benda, suatu ilmu yang ataupun ilmu yang berkait dengan pegangan-pegangan agama, berpandukan kepada dalil yang diyakini. Okey, itu cara bahasa yang digunakan oleh ulama. Al-ilmu
bil aqaid ad-diniyah, ilmu yang berkait dengan akidah-akidah yang berkait dengan agama yang diperolehi daripada dalil-dalil al-yaqiniyah, yang diyakini daripada Al-Quran, daripada hadis dan daripada akal. Baik, kita secara ringkas, kenapa kita perlu pegang dengan mazhab? Apa kita perlu kena pegang dengan mazhab? Boleh tak kalau saya tak mau berpegang dengan mazhab? Okey, yang pertama sekali kita kena faham, Allah Ta'ala khabar dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan sekiranya mu tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tanya orang. Tanya orang tahu, tanya orang alim. Para alim ulama ni adalah warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris nabi. Jadi oleh kerana mereka yang lebih mengetahui maksud daripada Al-Quran dan hadis, maka kita ikut dia lah. Jadi berpegang kepada mazhab, maksud berpegang kepada mazhab ini sebenarnya adalah kita berpegang kepada Quran dan hadis mengikut kefahaman ulama' muktabar. Itu maksud berpegang kepada mazhab. Jangan kita anggap berpegang kepada mazhab adalah kita berpegang kepada pandangan manusia. Bukan. Berpegang kepada mazhab yang memberi maksud adalah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis menurut kefahaman ulama' muktabar. Kerana dalam proses mengeluarkan hukum, dia tidak memadai Quran dan hadis sahaja, bahkan kena ada pula cara untuk memahami Quran dan hadis. Sebab itulah kalau kita belajar usul fiqh, kita akan dapati ulama' menyebut bahawasanya usul fiqh ni terdiri daripada 3 rukun. Usul fiqh adalah kaedah lagu mana cara untuk kita memahami Quran dan hadis. Yang pertamanya kata ulama adalah adillatul fiqhi ijmalan. Yang keduanya wa kaifiyatul istifadati minha. Yang ketiganya wahalul mustafid. Ini yang guna benda bahasa ilmiah lah sikit. Yang pertamanya adalah dalil fiqh secara umum. Dalil secara umum, secara ijmal. Lepas tu semata-mata dalil belum lagi mencukupi. Semata-mata Quran dan hadis belum lagi mencukupi. Kita jangan anggap orang tu ingat Quran, orang tu ingat hadis, oh dia mampu mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis semata-mata ingat. Tak. Jangan kita faham lagu tu. Jangan kita faham lagu tu. Bahkan dia ada kaedah pula. Dia ada cara untuk mengeluarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Wa kaifiyatul istifadati minha. Bagaimanakah cara untuk istifadah, untuk mengambil, untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dia ada kaedah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk memahami Quran dan hadis melainkan kena guna kaedah dia. Kaedah ni mesti melalui para alim ulama. Jadi kalau kita tidak mahu bermazhab, dibolehkan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kita sampai kepada mujtahid. Sebagaimana sampai kepada martabat Imam Syafi'i, Imam Malik, tak ada masalah. Tidak ada orang yang mewajibkan bermazhab. Tak ada. Tak ada orang yang mewajibkan bermazhab. Kalau sekiranya mung saat itu mampu memahami dalil dengan sendiri. Tapi takut hanya pada dakwaan sahaja. Pada dakwaan. Mesti kena ada cara untuk memahami Quran dan hadis. Baik. Jadi kalau kita tidak tahu, maka kita serah kepada orang yang tahu. Kalau kita tahu, dipersilakan, tak ada masalah, kita boleh berijtihad. Baik. Jadi kesimpulan kenapa kita perlu pegang kepada mazhab? Kerana ulama-ulama mazhab adalah orang yang mempunyai keahlian, orang yang berautoriti di dalam memahami Quran dan hadis, dalam mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Apakah hukum makan kangaroo? Dibaca-baca gitu dah, Kang. Binatang itulah. Hukum dia sebenarnya ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh makan. Tak ada masalah, boleh makan. Jadi daripada segi pandangan ulama, memang ada pandangan ulama yang mengatakan boleh makan. Sebab dia kira gini. Dia kira secara jelas dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut kangaroo ni boleh makan ke tak. Tak ada sebut. Tetapi tengok kepada kaedah-kaedah yang dikeluarkan daripada Quran dan hadis, bahawasanya kangaroo boleh makan. Itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Walaupun sebahagian yang lain mengatakan tak boleh makan.
Sebab sekarang ni dia tanya boleh makan tak sebab pernah makan ni. Jadi sebab tu kita kata ada pandangan hak yang kata boleh makan. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau nak makan kanguru boleh makan, tak ada masalah, boleh makan sebab ada pandangan ulama hak yang mengatakan boleh makan. Dia sebenarnya ada binatang-binatang yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada kata boleh makan, ada kata tak boleh makan, ada kata boleh makan, ada kata tak boleh makan. Jadi dah hak pernah makan dah, nak tanya pula. Jadi kita cari pandangan hak yang kata boleh makan. Cuma kalau waktu ajak ambo makan, ambo nak makan. Berayat gitu, ambo nak makan lah. Cuma dah kata ada pandangan ulama hak yang kata boleh makan kanguru. Baik, wallahu a'lam. Bukan nak menyokong perbuatan 40 tahun saat itu, bukan. Nak gaya ada pandangan hak yang kata boleh makan. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.